Anda bersama Cikgu Zu Dawson. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar untuk anak-anak murid cikgu pada pagi ini? Cikgu harap semuanya sihat. So, topik kita pada pagi ini ialah tentang milikan perniagaan. Jenis milikan perniagaan. Dan cikgu nak fokus satu daripada jenis milikan ini, iaitu milikan tunggal. Apa dia? Milikan tunggal. Pernah dengar tak? Okey. Perkataan tunggal tu kita selalu dengar kan? Anak tunggal. Merujuk kepada hanya dia seorang saja anak dalam keluarga. Okey, tapi cikgu bukan nak cerita tentang anak tunggal, tapi cikgu nak cerita tentang perniagaan, jenis milikannya milikan tunggal. Okey. Boleh rujuk buku teks muka surat 17. Okey. Apakah itu milikan tunggal? Dah nama pun milikan. Milikan itu ialah kepunyaan. Siapa yang punya? Okey, dan tunggal. Tadi kita kata tunggal tu anak tunggal. Seorang. Jadi dalam milikan perniagaan jenis milikan tunggal, kepunyaan ataupun hak terhadap perniagaan ini tadi dimiliki hanya oleh seorang. Pemiliknya hanya seorang, tunggal. Tak ada orang lain. Satu orang sahaja. Okey? Jadi perniagaan milikan tunggal ini sangat popular dan paling banyak terdapat di negara kita dan di sekitar kita. Okey, macam mana kita nak tubuhkan perniagaan milikan tunggal ini? Okey. Yang pertama, kita mesti ada modal. Okey? Modal dalam nak menubuhkan milikan tunggal ini, dah nama pun milikan kita sendiri. Jadi modal itu datangnya daripada kita sendiri. Tuan punya perniagaan. Okey? Macam mana kalau kita tak cukup duit? Boleh pinjam kat bank tak? Okey, kalau baru nak tubuhkan perniagaan, kalau kita buat permohonan dekat bank, bank biasanya tak akan luluskan kerana kita tak ada reputasi yang baik. Jadi, sumber nak mendapatkan modal biasanya datang daripada duit simpanan pemilik itu sendiri ataupun daripada pinjaman daripada ahli keluarga dan rakan terdekat. Walaupun kita pinjam daripada ahli keluarga dan rakan terdekat, tetapi perniagaan itu milik kita seorang, bukan milik mereka. Mereka cuma bantu dalam memberi modal, tapi perniagaan masih milik kita seorang. Itu yang dinamakan perniagaan milikan tunggal. Okey, macam mana pula dari segi pengurusan? Okey, pengurusan. Pengurusan ni maksudnya siapa yang akan buat apa-apa undang-undang, dasar-dasar berkaitan dengan perniagaan kita. Okey. Dah nama pun perniagaan milikan tunggal. Okey, jadi pengurusan apa-apa berkaitan dengan nak buat keputusan untuk perniagaan ini tadi hanyalah pemilik itu sendiri. Jadi apa-apa keputusan tak perlu nak buat rujukan ataupun perbincangan bersama dengan orang lain, tapi kita sebagai pemilik perniagaan, kita yang berhak menentukan dalam membuat keputusan. Kita masih boleh merujuk orang lain untuk mendapatkan pandangan ataupun cadangan, tetapi kata putus, kata akhir dan yang muktamad datangnya daripada pemilik itu sendiri. Kerana dialah yang berkuasa, yang mempunyai hak terhadap perniagaannya. Okey, seterusnya liability. Pernah dengar tak perkataan liability? Apa tu? Memang tak pernah dengar lah kan? Kalau tak pernah belajar perakaunan, tak pernah belajar perniagaan, perkataan liability tu first time mungkin dengar. Okey, jadi
Liability itu dalam bahasa mudahnya yang kita nak faham dalam bahasa harian kita, tanggungan. Liability ialah tanggungan. Okey, tanggungan ni macam mana? Okey, tanggungan milikkan tunggal, dah nama pun dia seorang pemilik. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan hutang, tanggungan, liability, dialah yang bertanggungjawab untuk membayarnya. Contoh ada buat pinjaman duit tadi, modal daripada saudara mara, daripada rakan. Jadi tiap-tiap bulan nak kena bayar balik. Siapa yang nak kena bayar balik? Dia seorang lah. Dah dia hanya pemilik tunggal. Takkan nak suruh orang lain. Takkan dia ada bela saka pula kan. Saka tak ada duit nak bayar. Okey. Seterusnya ialah pengagihan untung dan rugi. Dan nama pun seorang kan. Jadi apabila berlaku untung, sendiri ambil, sendiri menikmati. Dan kalau berlaku kerugian pun sama. Sendiri yang melalui risiko ini. Okey. Seterusnya cukai. Kena cukai tak buat milikkan tunggal ini, perniagaan jenis milikkan tunggal? Kena. Okey. Dekat Malaysia ni, dekat negara kita ada undang-undang. Setiap orang yang membuat perniagaan akan dikenakan cukai. Okey, tetapi untuk milikkan tunggal, dia istimewa sedikit. Cukai yang dikenakan ke atasnya bukanlah cukai perniagaan, tapi masih mengikut cukai perseorangan ataupun cukai individu. Kadar dia masih ikut kadar cukai individu. Okey. Dan yang terakhir tentang ciri milikkan tunggal, iaitu penubuhannya. Senang ke susah? Okey. Penubuhan milikkan tunggal ini sangat mudah berbanding dengan perniagaan milikkan lain, kerana dokumen yang diperlukan tidak begitu banyak dan tata caranya tidak begitu rumit. Okey, so anak-anak tolong fokus 5 langkah untuk mendaftar pemilikan tunggal ini. Perniagaan milikkan tunggal ini. Kenapa cikgu suruh fokus? Sebab anda ada tugasan lepas ini. Tugasannya ialah membuat satu video yang pendek, yang ringkas, yang kreatif, bagaimana 5 cara menubuhkan perniagaan milikkan tunggal. Okey. Jadi cikgu jelaskan dekat sini, apabila kita nak mendaftarkan perniagaan kita kena pergi ke SSM. Apa tu SSM? Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, SSM. Okey. Jadi, langkah yang pertama, kita perlu isi borang carian nama. Borang carian nama. Kenapa kena buat borang carian nama? Okey, kerana dalam perniagaan kita perlu ada nama. Dan nama yang kita nak daftarkan untuk perniagaan kita itu tadi mestilah tidak sama dengan orang lain. Sebab itu kena isi borang carian nama. Dan kalau nama yang kita dah isi tadi sama dengan orang lain, SSM akan memberi beberapa cadangan nama yang hampir samalah, tetapi tak akan dapat nama yang kita pilih tadi kerana dah diguna pakai oleh orang lain. Okey. Semua ada pengalaman nak buka akaun email kan? Pernah tak dah tulis-tulis nama yang kita nak, ID kita tu, dia cakap ID ni telah diguna pakai oleh orang lain. Dia akan bagi cadangan, ada angka kat belakang, masih sama depan tu, contoh Zu Dawson, tapi dia cadangkan Zu Dawson 01, Zu Dawson 08, Zu Dawson 007, sebab nama Zu Dawson telah diguna pakai. Itu fungsi yang pertama, mengisi borang carian nama. Okey. Yang kedua, dah isi borang carian nama, kita kena lengkapkan satu borang maklumat tentang perniagaan kita, iaitu borang A. Ingat, borang yang kedua kena isi iaitu borang A.
dekat borang A ni, dia akan ada maklumat lah. Nama perniagaan, alamat perniagaan, apa kegiatan utama perniagaan kita. Contohnya kalau kita buka butik pakaian, perniagaan utamanya dah tentulah berkaitan dengan menjual pakaian. Kalau kita buka kedai runcit, menjual barang-barang harian. Jadi kena listkan tentang apa yang berkaitan, keterangan tentang perniagaan kita dalam borang A. Okey, seterusnya langkah ketiga. Carian nama dah lulus, dah ada nama. Okey, yang kedua dah isi borang maklumat. Kita hantar dua dokumen ini kepada pendaftar perniagaan di SSM, iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kan tadi dah cakap kita mesti berurusan dengan SSM. Jadi dah isi 2 borang ni tadi, hantar kepada pendaftar perniagaan. Dan langkah yang keempat iaitu kita akan diminta bayaran pendaftaran. Bukan percuma, mana ada percuma sekarang, semuanya nak masuk tandas pun kena bayar kan. Jadi pendaftaran ini ada 2 kategori bayaran. Yang pertama, bayaran kalau kita mendaftar perniagaan kita dengan nama individu. Contoh, butik Zu Dawson. Butik Zu Dawson tu nama kita, nama sendiri. Okey? Biasanya orang malas nak fikir kan, dia akan letak kedai runcit Ali, kedai runcit Abu, kedai runcit Siti, restoran Siti. Itu nama individu. Bayaran yang dikenakan untuk nama-nama individu ini RM30. Tetapi kalau kita tak menggunakan nama individu, kita menggunakan nama thread. Apa tu thread? T-R-E-D, thread. Okey, nama thread ni kalau senang kata nama glamour lah, nama yang trending, nama yang catchy, nama yang sedap, nama yang trend. Tapi kita panggil thread, nama thread ataupun nama trading, nama-nama ada unsur-unsur komersial. Contohnya butik Stylo. Tak ada kena-mengena pun kan dengan Zu Dawson. Butik Stylo. Jadi ataupun kedai runcit Maju Selalu. Tak ada kena-mengena dengan nama pemilik. Itu dipanggil nama thread. Bayaran untuk nama thread RM60, mahal sedikit. Kalau nama sendiri, nama individu RM30. Kalau nama thread, nama yang komersial RM60. Okey, itu langkah yang keempat. Dah buat bayaran semua, dah diproses. Tibalah langkah yang terakhir, yang kelima, iaitu akan menerima borang D. Borang D ni kita tak perlu isi, tapi SSM yang akan keluarkan bagi kepada kita. Jadi itu adalah pengesahan perniagaan kita telah didaftarkan. Okey, macam kita lahir, mak bapak kita lahirkan kita belum ada nama kan. Jadi mak bapak akan daftarkan nama kita dekat JPN. Supaya kita ada identiti. Samalah dengan milikkan tunggal, perlu didaftarkan. Tapi kita tak pergi JPN, kita pergi SSM. Dekat SSM tu isi ada 5 langkah tadi, dan akhirnya dapat borang D. Borang D inilah yang dipanggil sebagai pengenalan identiti perniagaan kita dan perlu dipamerkan. Kalau awak pergi mana-mana kedai, awak tengok dekat dinding, mesti ada diframekan. Itu borang D SSM yang telah dikeluarkan. Bermaksud perniagaan ini dah ada identiti, dah ada kad pengenalan, dah ada pengesahan sah dia berniaga dengan perniagaan yang dah ada nama. Okey, jadi itulah langkah penubuhan milikkan tunggal, ada 5. Okey, boleh rujuk buku teks untuk membuat tugasan ini. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan sedikit tentang apa kelebihan kita buat perniagaan milikkan tunggal ni. Okey, apakah kelebihannya kalau kita buat perniagaan milikkan tunggal? Okey, pertama tadi ada kaitan dengan membuat keputusan. Okey, membuat keputusan lebih mudah kerana kita tak terikat dengan mana-mana pihak.
kita sebagai pemilik, kita bebas membuat keputusan. Kita boleh rujuk orang luar ataupun orang yang berhampiran dengan kita untuk mendapatkan pendapat ataupun apa-apa cadangan, tetapi yang membuat keputusan akhir adalah pemilik itu sendiri. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, ada kaitan dengan pengagihan untung ataupun rugi. Rugi tak ada orang nak kongsi, tapi kalau biasa melibatkan keuntungan, ramailah orang yang datang dekat nak berkongsi sebab duit kan. Jadi keuntungannya, kelebihannya apabila milikkan tunggal, kita tak perlu berkongsi dengan mana-mana. Semua keuntungan tu milik kita seorang. Sama juga dengan kerugian. Di sebaliknya, risiko yang perlu ditanggung. Jadi kalau berlaku kerugian, kita sendiri juga yang tanggung. Mudah ditubuhkan, kos lebih murah, okey. Dan mudah juga untuk dibubarkan. Bubar tu apa? Tutup. Kita nak habiskan riwayat, dah tak nak lagi. Okey. Kemudian kalau berlaku keuntungan pada setiap hujung tahun, kita tak perlu buat hebahan. Kita tak perlu nak masuk surat khabar ke, hebahkan di TV ke, di radio ke tentang perniagaan kita ni ada keuntungan. Tak perlu. Hanya kita milikkan tunggal mengetahuinya, cukup. Okey. Seterusnya ialah cukai yang dibayar ialah cukai pada kadar individu. Cukai perseorangan. Masih belum menggunakan cukai perniagaan. Jadi kadarnya lebih rendah. Jadi lebih menguntungkanlah. Okey. Bagaimanapun, milikkan tunggal ini ada kelemahan, ada kekurangan. Yang pertama, liability tidak terhad. Apa tu liability tadi? Tanggungan. Tanggungan ataupun hutang. Tak terhad tu apa maksudnya? Tak terhad apabila kita buat perniagaan ni, kita ada risiko kerugian. Katakanlah kita ada buat pinjaman bank, bank dah luluskan dan dalam keadaan tertentu perniagaan kita merosot dan akhirnya kita tak dapat nak membayar setiap bulan duit pinjaman tadi. Akhirnya sampailah perniagaan kita tadi habis, dah tak boleh lagi nak berjalan. Jadi yang dikatakan liability tak terhad tu apabila nak membayar balik hutang-hutang semua harta peribadi kita. Contoh, kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada tanah atas nama kita, bank boleh ambil. Bank boleh ambil, bank boleh jual ataupun sita, dia ambil, dia jual, dan apabila dah dapat duit daripada hasil jualan tadi, akan ditolak semua hutang-hutang bank. Sekiranya ada lebihan, barulah pulang kepada kita. Jadi inilah risiko paling besar apabila kita buat milikkan tunggal. Kalau berlaku kerugian, harta-harta peribadi kita akan terjejas kerana boleh diambil oleh pihak bank. Okey, seterusnya, perniagaan milikkan tunggal ni dia tak kekal. Dia tak kekal. Kalaulah pemiliknya meninggal, habislah riwayat. Okey, lagi kalau pemiliknya diisytiharkan muflis pun habis. Jadi macam mana nak teruskan perniagaan ini? Kena ulang balik 5 langkah tadi untuk perniagaan ini terus wujud. Contoh, kedai runcit dimiliki oleh ayah. Ayah dah meninggal. Jadi anak nak ambil alih, kena ulang balik 5 langkah pendaftaran tadi. Okey? Seterusnya ialah sumber modal yang terhad. Kenapa cikgu kata terhad? Dah dia seorang saja. Duit dia duit simpanan dia sendiri. Jadi sedikitlah. Jadi nak dapatkan sumber modal dari luar bukan mudah. Jadi ianya bergantung semua pada individu tadi. Jadi itu sebab tu kita cakap sumbernya sangat terhad. Okey. Seterusnya ialah pengurusan yang tidak teratur. Kita lah bos, kita juga kuli. Kalau terutama yang baru mula berniaga lah. Takkan kita mula-mula berniaga kedai runcit, kita dah ambil pekerja sampai 5-6 orang, dah ambil pekerja seorang. Biasanya kalau baru berniaga dalam mana-mana perniagaan, biasanya kita lah dulu yang bekerja. Dah ada duit lebihan nanti barulah boleh menggajikan seorang 2 pekerja. Okey, jadi dalam pengurusan ini disebabkan kita seorang yang menguruskannya,
boleh berlaku risiko ketidakcekapan. Okey? Kadang-kadang kita dah rasa selesa, kita punya perniagaan, kita nak berniaga, kita buka. Kita tak nak berniaga, kita tutup. Hari ni sibuk lah, hari ni malas lah. Itu adalah kelemahan pengurusan. Okey? Ia akan memberikan kesan buruk terhadap perniagaan. Okey. So, hari ni apa yang kita belajar? Yang pertama, apakah milikkan tunggal? Ciri-cirinya. Yang kedua, macam mana nak tubuhkan milikkan tunggal? Yang ketiga, apakah kelebihan dan kelemahan milikkan tunggal? So, cikgu rasa boleh faham tak? Jelas apa yang cikgu cakap? Okey, jadi jangan lupa tugasan anda hari ini membuat 5 langkah penubuhan milikkan tunggal. Buat video kreatif dan hantar kepada cikgu. Okey, cikgu rasa cukuplah. Cikgu bebel lah panjang ni. Nanti kan bosan dan lebih tak faham apa cikgu cakap banyak-banyak. Jadi cukuplah. So, jumpa lagi. Bye-bye.